Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk sesi pembelajaran dan pengajaran pada hari ini, kita akan buat sesi pembentangan hasil daripada aktiviti pada minggu lepas lah. Okey, baiklah tanpa membuang masa, kita mulakan sesi pembentangan. Bagi memilih murid yang akan untuk membentang pada pagi ini, okey, kita akan menggunakan aplikasi Wheels of Name lah. Okey, kita mulakan. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, okey, nama yang bertuah untuk yang pertama ni ialah Ilyas. Okey, Ilyas boleh mulakan paparan skrin kamu. Dapat ialah Danisha. Okey, tadi cikgu lupa untuk share tab. Okey, jadi Danisha boleh mulakan. Ya, cikgu. Nampak ke cikgu? Okey, nampak. Ya apa? Okey. Selamat pagi diucapkan kepada cikgu dan kawan-kawan. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah memajukan perindustrian buah anggur. Isi pertama ialah mengambil insentif meningkatkan pendapat petani. Ini merujuk kepada peranan kerajaan. Pihak kerajaan perlu mengambil insentif untuk meningkatkan lagi pendapatan para petani kerana belia dan beliawanis pada era moden ini tidak berminat menceburi industri ini. Ini disebabkan mereka beranggapan bahawa sektor pertanian tidak menyajikan peluang yang lumayan. Yang kedua, memperbanyakkan kempen berkaitan pekerjaan dalam bidang pertanian. Pihak kerajaan perlu menarik minat muda-mudi dalam bidang ini kerana kerajaan boleh memberikan subsidi dan pelbagai insentif. Dah cikgu? Itu saja. Ya. Okey, soalan ringkas dari cikgu, kempen. Kamu nak laksanakan kempen tu macam mana dalam fasa COVID ni? Menganjurkan kempen dalam talian. Okey, secara dalam talian. Banyak dalam talian. Kamu guna platform apa? Telegram, cikgu. Oh, Telegram. Okey. Itu saja soalan dari cikgu. Okey, Ya. terima kasih Danisha. Ya, Okey, kita sama-sama. teruskan. Okey, sekejap ya. Okey, kita teruskan dengan roda tadi. Okey, rasanya nama Danisha cikgu dah remove rasanya. Okey, kita teruskan. Okey, Ernest, boleh bentangkan? Ya, cikgu. Sekejap. Adakah cikgu? Okey. Okey, dah nampak dah. Selamat pagi.
Hari ini saya nak membentangkan langkah-langkah memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Satu, menggalakkan pembeli membeli anggur yang ditanam di Malaysia. Lepas itu, menganjurkan pameran di media sosial. Ernest, Ya, dekat laptop yang kamu guna tu, slide Ya. sebelah kanan tu, kamu closekan dulu. Slide transition tu, Mana? ada butang yang dekat sini. Ada butang sebelah yang berpin tu, slide transition tu. Kamu close dulu yang tu. Okey. Okey, kemudian ada item segitiga pada bahagian bawah tu. Cuba kamu klik yang tu. Cikgu rasa tu untuk full screen. Mana segitiga? Segitiga. Bawah, sebelah Ini kanan. ke? Ya, cuba. Cuba kamu klik yang tu. Tu saya tekan tadi. Oh, okey. Kat Dah mana ke nak? Okey, sekejap. Pergi slideshow. Sekejap ni, macam mana cikgu nak bagi kamu full screen ni? Sekejap ya. Slideshow pada bahagian atas tu. Atas. Dia dekat tab bar. Ada home, Ni. insert. Ya. From beginning. Dah ke cikgu? Okey, sama juga Okey, tak apa. Kita teruskan saja. Menganjurkan pameran di media sosial. Membuat bengkel cara menanam anggur di media sosial. Mempromosikan anggur buatan Malaysia di media sosial. Dah. Itu saja. Ya. Okey, sekejap ya. Okey, tengok pada slide gambar yang lawatan tadi tu. Ni. Slide yang ketiga, ya. Soalan yang sama, lebih kurang dengan soalan cikgu pada Danisha tadi. Apa langkah terbaik untuk fasa COVID ni? Pameran tak boleh buat waktu COVID ni. Jadi? Buat kat internet. Okey, apa pendekatan yang kamu buat? TikTok. Ya, cikgu tahu kamu buat okey, kamu siarkan di internet. Ya. Jadi, apa cara yang kamu buat tu? Live. Okey, kamu buat live. Okey, bagus. Okey. Itu saja soalan dari cikgu Ernestina. Ya. Okey, kita teruskan dengan pembentangan untuk yang lain. Okey. Okey, Andriani dah bersedia? Andriani ada dalam talian sekarang? Sekejap, cikgu tengok dulu nama dia. Andriani 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita skip dulu. Okey, Miza. Nampak cikgu? Okey, nampak. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Pertama sekali, kerajaan perlulah menyediakan dana yang mencukupi. Dana yang mencukupi ini dapat digunakan untuk menampung kos awal perbelanjaan
seperti pembersihan tapak, membeli biji benih, baja, racun kimia, sewa jentera dan upah buruh. Dana yang mencukupi ini juga dapat mengelakkan petani daripada mendapatkan pinjaman kewangan daripada bank perdagangan tempatan yang mengenakan syarat yang ketat untuk kelulusan pinjaman. Selain itu, dana yang mencukupi juga dapat meluaskan kawasan pertanian. Selain itu, penggunaan teknologi moden. Penggunaan teknologi moden seperti penggunaan baja kimia dan racun serangga yang meluas digunakan. Penggunaan ini berjaya mengawal rumpai laut, serangga, dan binatang perosak. Memandangkan pokok anggur memerlukan penjagaan yang rapi, penggunaan baja kimia seperti baja urea dan NPK dapat menambahkan kesuburan tanah yang dapat mempercepatkan tumbuh-sarang dan pengeluaran hasil yang banyak. Kemudian, mewujudkan sistem pemasaran hasil pertanian. Contohnya, Fama, Mardek dan Bernas dapat mengawal harga hasil pertanian melalui mekanisme kawalan harga yang stabil, di mana semua orang boleh membeli dengan harga yang berpatutan. Selain itu, petani tidak dibelenggu dan ditindas oleh orang tengah. Sistem pemasaran hasil pertanian ini juga membolehkan petani menjual terus hasil anggur terus kepada pengguna. Akhir sekali ialah persaingan pasaran. Petani menghasilkan anggur yang lebih berkualiti dan lebih murah supaya penduduk tidak membeli buah-buahan yang diseludup daripada negara jiran di pasaran tempatan. Petani juga boleh menggunakan penggunaan hormon auksin, iaitu kaedah parthenografi, di mana kaedah ini dapat menghasilkan anggur tanpa biji. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey. Miza, boleh buka slide yang kedua tadi, poin yang kedua. Okey, penggunaan teknologi moden. Okey, satu soalan dari cikgu. Okey, untuk penggunaan baja kimia dan racun serangga ni, okey cikgu tidaklah mempersoalkan. Okey, cuma bagi generasi yang agak sudah berusia ataupun mungkin petani-petani yang dah tua, apa pendekatan yang boleh kamu lakukan, okey, sekiranya kamu adalah seorang usahawan dalam bidang pertanian, macam mana nak bantu golongan-golongan yang dah senior ni untuk menggunakan teknologi moden? Selain daripada baja kimia dan racun ni, mungkin dia melibatkan penggunaan jentera ataupun peralatan-peralatan moden. Apa yang boleh dilakukan? Saya menyarankan untuk mereka melakukan rumah hijau. Okey, selain daripada tu, untuk membantu golongan-golongan yang sudah berusia ni. Mereka terlibat dalam bidang pertanian, okey? Tapi masalahnya dari segi praktikal dan juga penggunaan ni mereka tak tahu. Mereka bukan macam golongan muda. Golongan muda mereka agak expert sikit. Tapi kalau golongan yang tua ni macam mana kamu nak bantu? Memberikan pendedahan tentang teknologi moden ni melalui media sosial. Okey, selain media sosial, apa lagi yang boleh dibuat? Kalau mereka tak ada Facebook, tak ada Instagram, macam mana? Memberitahu secara terus, kita buat dia satu-satu. Terjelaskan guna apa namanya tu? Yang kertas lipat tu cikgu. Kamu nak bagi dengan mereka brochure ke? Boleh Oh, mereka okey. baca-baca. Oh, okey. Memang sangat konvensional cara yang disarankan oleh Miza. Okey, tak apa, cikgu masih boleh terima jawapan kamu. Pembentangan bagus, okey, tulisan pun jelas dan cikgu rasa Miza ni pun dah expert juga untuk pembentangan. Okey, tak apa, kita teruskan dengan yang lain dulu. Okey, kita teruskan wheel of name. Kita buang nama Miza.
Okey, Juna Venture Madang. Okey, dah bersedia? Okey, boleh mulakan pembentangan kamu, Juna Venture? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, tak apa. Cikgu rasa mungkin ada masalah capaian dia. Okey, kita teruskan. Alia Fazana. Ya, cikgu. Cikgu, Ya. saya tak boleh share screen. Okey. Kamu dah hantar dengan cikgu sebelum ni kan? Dah. Okey, sekejap ya. Okey, boleh mulakan terus Alia. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada cikgu dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Langkah yang pertama, antaranya meningkatkan produktiviti. Para petani perlu meningkatkan produktiviti bagi memenuhi pasaran tempatan dan antarabangsa. Para petani perlulah memainkan peranan mereka dalam mempelbagaikan tanaman kebun anggur. Selain itu, sentiasa mengatasi masalah pengurusan tanaman dan produktiviti serta perosak anggur. Sebagai petani moden, petani boleh menggunakan drone untuk memantau tanaman anggur. Hal ini dapat meningkatkan penghasilan tanaman yang berkualiti dan berkuantiti serta dapat menjimatkan tenaga. Seterusnya, menganjurkan kempen. Pihak kerajaan perlu mengadakan kempen berkaitan pekerjaan mengenai industri pertanian anggur. Hal ini kerana para belia tidak berminat menceburi industri ini kerana berfikiran bahawa pendapatan petani adalah rendah. Itu saja Alia. Ya. Okey, berkaitan dengan penggunaan drone tadi, boleh kamu nyatakan sebab? Okey. Ya, cikgu tahu drone memang sangat membantu sebenarnya selain dari segi nantilah cikgu, takut nanti kamu ambil jawapan cikgu. Okey. Kenapa kamu memilih untuk menggunakan drone? Itu soalan cikgu. Supaya senang nak pantau pertumbuhan anggur. Okey, selalunya kita terbangkan drone tu dia tinggi. Kalau nak tengok yang rendah-rendah tu macam mana? Kamu nak turunkan, nanti rosak drone tu nanti Alia. Boleh tengok kalau ada perosak tanaman. Oh, maksudnya pemantauan dari udara. Hmm. Okey.
Okey, pembentangan pun bagus. Okey. Okey, cikgu terima sebab poin kamu pun agak tu sikit. Okey, ni adalah contoh lah. Okey, contoh situasi kalau kamu tak boleh bentang lah. Okey, tapi sesiapa yang dah hantar sebelum ni, kalau kamu ada masalah untuk bentang sama seperti Alia tadi, okey, kamu boleh maklumkan teruslah ya. Okey, terima kasih Alia. Okey, kita teruskan dulu. Okey, Suhaimi. Dia sebenarnya kalau kamu sendiri boleh bentang, kalau tak ada masalah, okey je sebenarnya. Cuma kalau macam cikgu yang control screen, takut nanti dia tak kena. Tiba-tiba cikgu lambat ke apa ke. Okey. Kita tengok pembentangan dari Suhaimi. Nampak? Okey, boleh nampak? Assalamualaikum dan selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang langkah memajukan perindustrian buah anggur. Menganjurkan pemeran pertanian tempatan di luar negara. Contohnya di media sosial. Itu peranan kerajaan memberikan bantuan dan inisiatif. Saja itu. Okey, soalan untuk kamu. Okey, satu soalan. Okey, untuk kerajaan dan insentif. Okey, cikgu bagi soalan situasi. Okey, selaku pegawai pertanian, kamu boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, soalan cikgu, selaku pegawai pertanian, macam mana kamu nak pastikan bahawa golongan yang memberikan, golongan yang meminta bantuan ini merupakan golongan petani? Itu soalan cikgu. Okey, cikgu ulang soalan. Kamu adalah pegawai pertanian. Okey. Pada suatu hari, terdapat sekumpulan belia yang datang ke pejabat untuk meminta bantuan. Okey. Macam mana kamu nak sahkan bahawa mereka itu memang golongan petani? Itu saja soalan cikgu. Takut nanti bantuan yang kamu berikan itu bukan kepada golongan yang sepatutnya. Tengok surat cikgu. Petani mana dia ada surat? Oh, tak. Oh. Susahkan. Apa? Suara kamu tak berapa jelas, Suhaimi. Lain cikgu. Oh, okey. Okey, boleh ulang jawapan kamu? Sekejap. Pergi di tempat mereka ada cikgu. Pantau. Okey, bagus. Okey, itu sebenarnya jawapan yang cikgu nak dengar sebenarnya. Okey, terima kasih Suhaimi. Okey, ya, itu memang soalan situasi sebenarnya yang selalunya kalau kamu dapat dalam soalan 6, okey, dia akan bagi contoh soalan situasi tu daripada soalan pertama, maksud literal. Yang kedua, kamu dapat dari petikan. Yang ketiga, dia tanya soalan kebat. Dan soalan yang keempat, selalunya dia bagi dalam soalan situasi yang membawa kepada 4 markah. Okey, contohlah macam soalan yang cikgu bagi dengan Suhaimi tadi. Kamu selaku pegawai pertanian, macam mana kamu nak sahkan bahawa bantuan yang kamu berikan itu adalah kepada orang yang sesuai ataupun orang yang tepat lah. Okey. Yang pertama tadi cikgu tak berapa dengar, tapi yang kedua tadi dia bagi tahu buat pemantauan ataupun memang terus datang ke tapak tersebut lah. Okey, terima kasih Suhaimi. Kita teruskan.
Okey, Felicity. Ya, cikgu. Okey, boleh mulakan? Boleh nampak ke cikgu? Okey, cikgu tengah okey, dah boleh buka dah. Okey, selamat pagi pada cikgu dan kawan-kawan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang langkah-langkah untuk memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Pertama, menganjurkan pameran buah anggur di luar negara. Hal ini demikian supaya peternakan anggur lebih diketahui oleh seluruh dunia. Kedua, mengubah kaedah pertanian menggunakan teknologi terkini. Ketiga, membuka kawasan peternakan buah anggur. Keempat, mempamerkan di media sosial tentang keistimewaan buah anggur. Itu sahaja. Okey, soalan dari cikgu. Okey, membuka penternakan di membuka kawasan pertanian, okey, untuk buah anggur. Okey. Malaysia dia banyak gunakan tanah ni untuk pembangunan, okey. Pada pendapat kamu, adakah sesuai kita korbankan tanah-tanah untuk pembangunan dan fasiliti tempatan untuk penanaman anggur semata-mata? Kalau ya, berikan sebab. Kalau tidak, berikan sebab juga. Pada pendapat kamu. Apa tadi cikgu? Okey, cikgu ulang soalan. Okey, Malaysia merupakan negara yang sangat mementingkan pembangunan. Okey, maksudnya dari segi pembangunan fasiliti, maksudnya mereka korbankan tanah untuk pembangunan melibatkan hotel, pasaraya. Okey, untuk isi yang kedua, kamu berikan cadangan, kita perlu membuka kawasan pertanian untuk penanaman anggur. Adakah berbaloi ataupun tidak? Jika ya, nyatakan sebab. Jika kamu mengatakan tidak, nyatakan sebab. Ya, sebab membuka Pada pendapat untuk, saya, pada pendapat saya, apa tadi soalan tadi cikgu? okey, pada pendapat saya kawasan Okey, pertanian buah anggur pada pendapat saya kawasan pertanian buah anggur harus dibuka. Itu ke cikgu? okey, harus dibuka ataupun dibangunkan kerana buah-buah lebih penting sebab untuk kesihatan kita. Okey. Daripada pembangunan. Sebab pembangunan kalau kita dibangunkan dia boleh meningkatkan suhu global. itu Berbanding saja daripada, jawapan kamu. ya itu saja. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Okey, terima kasih Felicity. Okey, maksudnya poin yang Felicity nak bagi tahu dia lebih kepada kepentingan terhadap kesihatan sebenarnya. Okey, apa-apa pun kawasan pertanian dia memang banyak menyumbang lah. Okey, antaranya termasuklah anggur tadi. Cuma mungkin petani di Malaysia dia tak berani nak ambil risiko sebab kadang-kadang kalau melibatkan anggur ni kita tak tahu risiko dia boleh hidup ke tidak di Malaysia. Okey, tak apa, kita teruskan dulu. Okey, Suzy. Satu. Buat cikgu rasa Suzy tak ada dalam talian ni. Dua.
3, 4, 5. Okey. Kita hold dulu. Okey. Sekejap, cikgu tengok dulu senarai nama ni. Okey, tak apa. Andiani. Andiani pun cikgu rasa tak ada ni. Okey. Okey, Fasiha. Dapat nampak ke cikgu? Okey, boleh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Anggur merupakan antara buah-buahan yang popular dan mendapat permintaan yang tinggi. Tambahan pula, ia tidak hanya dimakan begitu sahaja, malah boleh dijadikan sebagai jus, jam dan kismis. Anggur juga merupakan antara buah-buahan yang perlu dijaga dengan rapi bagi memastikan buahnya berkualiti. Antara langkah untuk memajukan perindustrian penanaman anggur di Malaysia ialah pengusaha perlu menguasai kaedah penanaman fertigasi agar anggur dapat menghasilkan buah yang banyak. Selain itu, pihak kerajaan teknologi yang sesuai bagi pertumbuhan buah anggur ini. Itu saja, Cik. Itu saja. Jangan tutup dulu, Fasiha. Sekejap, buka dulu. Okey, soalan yang sama dengan Miza tadi. Okey, untuk poin yang kedua. Menguasai kaedah penanaman fertigasi. Okey, bagi golongan yang kurang mahir ataupun yang tak boleh adapt dengan kemajuan dalam bidang pertanian, apa kaedah yang kamu boleh lakukan selain daripada memberikan brosur ataupun pamphlet sama seperti yang dinyatakan oleh Miza tadi? Membuat bengkel kepada mereka. Jawab dalam ayat lengkap, Fasiha. Melakukan bengkel Pada tentang pendapat saya, cara yang boleh dilakukan ialah mengadakan bengkel secara dalam talian menggunakan medium seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. okey. Okey, itu saja soalan dari cikgu. Terima kasih. Okey, bengkel secara dalam talian. Okey, sama juga kalau sebelum ni kamu tengok secara dalam talian mereka bukan sekadar kalau ada sesiapa lah yang mak-mak di rumah ataupun kakak-kakak di rumah yang tahu, ada bengkel dalam talian untuk buat kek lapis. Jadi selain daripada makanan macam tu, untuk bengkel dalam talian ni dia boleh juga dilaksanakan untuk bidang pertanian lah. Walaupun dia tak ajar secara hands on, mungkin mereka boleh bagi explanation tu melalui YouTube ataupun coaching personal. Maksudnya kamu di-guide oleh seorang. Macam kita nak kurus, okay? Kalau kamu perasan dalam media sosial pun,
sekarang semua kan orang tak boleh nak pergi gym semua. Okey, jadi sesiapa yang nak menguruskan badan, mereka akan hadir bengkel secara dalam talian. Maksudnya contohnya kamu ambil coach tu di Semenanjung, di KL misalnya, dia akan explain lah. Okey, hari ni kamu kena makan apa, petang nanti kena buat apa. Sama jugalah, sama seperti yang dinyatakan oleh Fasihah tadilah. Okey, kita teruskan dulu pembentangan untuk yang lain. Okey, Khairunisa. Sekejap, cikgu lupa nak share screen tadi. Okey, Khairunisa boleh bersedia? Kejap cikgu. Okey. Boleh nampak ke cikgu? Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Zahra dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Langkah yang pertama ialah kerajaan menyediakan insentif kepada pengusaha buah anggur. Mengapa kerajaan perlu menyediakan insentif? Supaya pengusaha buah anggur dapat menanam buah anggur yang berkualiti tinggi dan boleh dipasarkan ke luar negara. Contohnya, insentif yang diberi dapat digunakan untuk memberi peralatan ataupun bahan yang diperlukan bagi menjamin kualiti buah anggur tersebut. Kesannya dapat meningkatkan sumber ekonomi di negara kita di samping mendapat perhatian dari negara lain. Mestilah sebab orang akan tertarik bagaimana rasa buah anggur yang ditanam di kawasan beriklim khatulistiwa iaitu di Malaysia. Langkah yang kedua ialah mengadakan lawatan atau pameran di Taman Buah Anggur. Ni gambar yang saya jumpa dekat internet. Okey. Dapat menarik perhatian masyarakat terutamanya bagi peminat buah anggur dan kanak-kanak sesuai bagi lokasi pelancongan dan percutian bagi ahli keluarga. Langkah yang ketiga ialah kerajaan mengadakan kursus atau bengkel penanaman buah anggur. Dapat memperoleh pengalaman serta ilmu yang boleh membantu dalam mengembangkan lagi perusahaan buah anggur, mampu menghasilkan buah anggur yang berkualiti melalui kaedah yang telah dipelajari daripada bengkel. Contohnya penjagaan rapi, kaedah yang betul supaya memastikan biji benih itu bercambah untuk mendatangkan hasil yang lumayan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Untuk Khairunisa, cikgu tak ada soalan ni. Cikgu rasa pembentangan dia pun dah cukup lengkap, explanation. Slide dia pun comel. Okey. Tahniah. Okey, terima kasih Khairunisa. Okay, kita teruskan dengan yang lain. Okey, Boniface. Boniface ada dalam talian sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita close dulu. Syazwan. Sekejap, cikgu. Okey, sekejap ya. Cikgu tutup dulu. Macam mana ni? Okey, dah nampak dah? Okey. Okey. Langkah-langkah, hai semua, selamat pagi. Langkah-langkah memajukan pengindustrian buah anggur.
Yang pertama, memuat naik kebaikan buah anggur untuk kesihatan di media sosial. Memuat naik di media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Contoh kebaikan buah anggur kaya dengan nutrisi terutamanya vitamin C dan K, baik untuk kesihatan jantung. Yang kedua, memilih anggur yang berkualiti tinggi dan dijual semula di pasaran dengan harga berpatutan. Memilih buah anggur dari ladang yang berkualiti tinggi dengan rasa buahnya yang manis dan dijual semula di pasaran dengan harga yang berpatutan. Ya dah, cikgu. Okey. Satu soalan dari cikgu. Okey, poin yang pertama, kamu nyatakan bahawa memuat naik kebaikan buah anggur untuk menarik lebih ramai orang untuk makan lah, ataupun ambil buah anggur ini sebagai makanan utama lah, makanan rutin. Apa kaedah yang boleh kamu gunakan? Macam mana kamu nak mempengaruhi orang yang menonton ataupun masyarakat sekeliling untuk kebaikan buah anggur ni? Apa kaedah yang kamu gunakan? Mempamerkan, promosi. Okey, bentuk promosi yang kamu buat macam mana? Letakkan harga murah dengan harga yang murah. Selain daripada menurunkan harga, tadi kan kamu bagi tahu berkaitan dengan kebaikan. Cikgu bagi situasi lah senang. Kamu ada adik kamu jenis yang tak nak makan buah. Macam mana kamu nak galakkan dia supaya dia makan anggur tu untuk kebaikan dia? Macam itulah soalan situasi yang cikgu bagi. Mempamerkan lagi kelazatan buah anggur. Macam mana kamu nak pamerkan kelazatan tu? Itu sebenarnya yang cikgu faham maksud kamu. Macam mana kamu nak buat dalam bentuk ayat, okey? Cikgu faham yang kamu nak terangkan tu nampak, cuma dia sikit lagi kamu explain. Okey, pada pendapat saya. Okey, pada pendapat saya. Tahu saya cikgu. Okey, pada pendapat saya, soalan dia kata kunci tadi kebaikan. Ya. Macam ni kamu jawab, nanti kamu sambung ayat cikgu. Pada pendapat saya, langkah untuk membolehkan saya berkongsi kebaikan buah anggur kepada adik saya ialah macam tu. Oh. Okay. Sambung lah tu. Bukan. Cikgu nak kamu explain macam mana kamu nak pengaruhi adik kamu tadi. Sikit lagi. Kan kamu dah bagi tahu ayat tadi mempamerkan ataupun menunjukkan kelazatan. Ya. Masalahnya ayat kamu tak habis ya Zuan? Boleh? Kamu perlukan talian hayat dalam kelas kamu yang boleh bantu? Kamu boleh pilih sesiapa saja di skrin sekarang. Kamu sebut saja nama mereka, cikgu akan minta mereka on mic. Everybody help me. Macam mana cikgu? Pada pendapat saya, cara yang terbaik ialah makan buah anggur. Tak tahu saya juga. Okey, sekejap. Cikgu buka talian hayat. Javian, bantu dia Javian. Apa soalan dia tadi cikgu? Okey, kamu ada adik. Adik kamu jenis yang tak nak makan buah. Okey, poin pertama yang Syazwan bagi tadi, dia bagi tahu berkaitan dengan memuat naik kebaikan. Okey, soalan cikgu bagi soalan direct. Kamu nak pujuk adik kamu makan buah anggur. Apa pendekatan yang kamu gunakan?
Suruh dia tai kempen lah cikgu, macam apa kebaikan makan buah anggur. Macam tu lah. Kempen. Ya. Okey, selain kempen, Suruh dia adik kamu kecil lagi, Javian. Kamu nak ajak dia pergi kempen. Dia pergi taman permainan, naklah dia. macam apa kita buat makanan kanak-kanak daripada buah-buahan lah cikgu, perisa buah-buahan macam perisa anggur. Okey, bagus Javian hari ni. Okey, betul. Okey, tu langkah yang paling tepat dia buat. Maksudnya dia pelbagaikan penyediaan makanan tu. Okey, terima kasih Javian sebab bantu dia. Okey, kita teruskan. Okey, sekejap ya. Kamu jangan stres cikgu saja tanya. Dah tengah hari dah ni kan? Tak apa, kita teruskan dulu. Mana? Nanti cikgu pergi sebut lagi nama Syazwan ni nanti. Sekejap cikgu buang dulu. Ilyas. Ilyas ada dalam talian sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak ada. Kita teruskan dulu. Boniface ni lagi. Okey, Nasrun. Nasrun ada dalam talian? Ada. Cikgu rasa ada. Okey, boleh mula share screen, Nas? Satu, 2, 3. Cikgu rasa ada dia ni. 4, 5. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu. Faiz. Okey, Faiz, boleh share screen sekarang? Satu, 2, 3, 4, 5. Faiz juga. Faiz ada dalam talian ke sekarang? Sebab nama dia ada ni. Okey, sebelum cikgu pusing wheel, ada sesiapa yang menawarkan diri untuk bentang dulu? Takut nanti kamu tak sempat bentang. Okey, Flora. Kita dengar bentangan Flora. Kejap cikgu. Okey. Yang lain tu kalau rasa nak makan ke apa ke, bawa lah makanan pergi depan handphone kamu tu. Cikgu benarkan. Nampak ke cikgu? Cikgu tak nampak paparan skrin lagi ni. Oh, kejap cikgu.
Nampak cikgu? Okey, dah ada dah. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Flora dari Lima Beli. Hari ini saya akan membentangkan mengenai langkah-langkah memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Langkah yang pertama iaitu menganjurkan pameran atau karnival buah-buahan. Hal ini dapat membantu pengurus buah untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka. Selain itu, ia juga dapat menggalakkan masyarakat untuk menceburi bidang penanaman buah anggur ini. Ia juga dapat membantu negara dalam mengembangkan lagi sektor ekonomi. Kaedah yang kedua iaitu penggunaan teknologi terkini. Selalunya penggunaan teknologi terkini orang yang memainkan peranan iaitu pihak kerajaan lah dengan memberikan bajet ataupun modal kepada pengurus-pengurus buah untuk membeli ataupun menempah teknologi untuk penanaman buah anggur mereka. Selain itu, ia juga dapat memudahkan petani untuk menguruskan tanaman mereka. Hasil tanaman juga boleh menjadi lebih berkualiti. Yang ketiga, meluaskan kawasan tanaman anggur. Dengan adanya kawasan yang luas dan besar, ia dapat menampung tempahan daripada pembeli. Hasil tanaman juga akan semakin meningkat dan banyak. Dan tiada berlakunya masalah dalam penempahan buah anggur. Yang terakhir iaitu menubuhkan persatuan atau kelab. Dengan adanya persatuan atau kelab ini, lebih ramai yang mengikuti dan lebih banyak idea yang diperoleh dari perbincangan setiap ahli. Hasil pertanian juga akan menjadi lebih inovasi dan kreatif. Bidang pertanian penanam buah anggur ini juga akan menjadi lebih meluas. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, boleh scroll untuk yang slide poin yang pertama tadi. Satu soalan Flora. Ya, cikgu. Ya, membantu pengurus membantu pengurus buah meningkatkan pendapatan. Okey, poin yang pertama, menganjurkan pameran atau karnival. Okey, cikgu tanya sekadar pendapat kamu sahaja. Okey, selalunya pameran dan karnival ni pihak penganjur mengenakan caj bayaran yang agak mahal lah. Okey, terutama bagi golongan usahawan yang baru menceburi dalam bidang pertanian memang agak sukar. Okey, soalannya, pada pendapat kamu, adakah wajar pihak penganjur mengenakan bayaran yang mahal bagi menjayakan sesuatu pameran? Jika ya, berikan sebab. Jika tidak, nyatakan sebab anda. Pada pendapat saya, pihak penganjur tidak boleh ataupun tidak perlu memberikan bayaran yang mahal terhadap pengurus buah anggur ini kerana ini merupakan salah satu platform bagi mereka untuk mempromosikan buah-buahan yang ditanam oleh mereka. Selain itu juga, ini merupakan salah satu cara yang konvensional untuk mereka menarik pembeli untuk membeli tanaman mereka. Okey, bagus jawapan kamu Flora. Okey, pembentangan yang baik. Okey, tahniah. Okey, seterusnya, selain Flora, sebelum cikgu pusing-pusing wheel tu, ada sesiapa yang nak bentangkan dulu? Takut nanti turn kamu tak sempat. Ya, memang slide dia dah siap dah. Tapi setakat ni cikgu tak panggil lagi nama. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, cikgu pusing dah wheel ni. Okey, sekejap. Kalau ada sesiapa yang nak bentang terus boleh raise hand Sekejap, nama Flora ni tadi. Cikgu buang dulu. Okey, Syukri. Okey.
Okey. Nampak cikgu? Okey, boleh nampak jelas. Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Okey, yang pertama, pihak kerajaan perlulah membantu dari segi keuangan. Hal ini supaya uh, hal 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 demikian. Halo? Hello, ya, teruskan, teruskan. Okey, saya ulang balik. Okey. Pihak kerajaan perlulah membantu dari segi keuangan. Hal tersebut adalah untuk membeli keperluan untuk penanaman anggur. Sebagai contohnya, biji benih, racun serangga perosak dan juga baja. Kesannya, buah anggur yang manis dan segar dapat dihasilkan. Maka nyatalah bahawa pihak kerajaan perlu memperuntukkan dana supaya perindustrian anggur di Malaysia semakin maju. Okey, seterusnya, pihak kerajaan juga perlu menyediakan tapak untuk penanaman anggur. Hal tersebut supaya lebih banyak anggur yang dapat ditanam. Sebagai contoh, lokasi yang sesuai ialah lokasi yang terdedah cahaya matahari, mempunyai pengaliran air yang baik dan peredaran udara yang baik. Kesannya, buah anggur segar dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Maka jelaslah bahawa pihak kerajaan perlu turun tangan supaya industri anggur Malaysia berkembang pesat. Akhir sekali, ibu bapa perlulah mendedahkan bidang pertanian kepada anak-anak. Hal tersebut supaya anak-anak dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang buah anggur. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak ke pameran buah anggur. Kesannya, nilai cinta akan bidang pertanian dapat dipupuk dalam diri anak. Maka, jelaslah bahawa ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting supaya negara tidak kehabisan pelapis dalam bidang pertanian. Sekian, terima kasih. Okey, bagus pembentangan dari Syukri. Okey, cikgu tak ada soalan sebab cikgu rasa explanation dia pun dah lengkap. Okey, kamu guna PowerPoint di handphone ke? Apa? PowerPoint ke ni? Oh, presentation. Okey. Okey, terima kasih Syukri. Okey. Ramai juga yang boleh Okey. explore banyak-banyak benda dalam handphone ni. Okey, sekejap cikgu buang. Sebelum cikgu panggil nama mungkin dalam 3 orang lagi. Okey. Boleh raise hand dulu sebelum kita habiskan kelas. Sekejap ya. Cikgu buang dulu nama Syukri. Lebih baik kamu present sebab kamu dah buat dah. Sebab ramai juga yang dah present ni. Jadi masing-masing boleh tahulah. Okey. Macam mana kamu jawab soalan. Okey, ada tak? Selepas Syukri tadi? Okey, Sylvia. Okey, dah boleh nampak dah? Okey, boleh teruskan Sylvia?
Sudah, cikgu. Kamu dah present ke? Ya. Kenapa cikgu rasa cikgu tak dengar apa-apa Ya kah? Ya. Cikgu tengok juga kamu buka-buka slide tadi. Cikgu ingatkan kamu nak take time. Cikgu diam je lah. Kalau saya cakap macam ni boleh? Cuba buka balik. Boleh. Okey. Okay. Cuba buka balik slide kamu tadi. Okey. Okey, boleh mulakan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Cikgu Zohra dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Langkah yang pertama ialah memajukan sektor pertanian. Memajukan sektor pertanian ini boleh dilaksanakan dengan bantuan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Kementerian ini juga memberikan peruntukan yang besar, sebagai contoh, Institusi Pendidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia, MARDI. MARDI ditubuhkan dengan maklumat memajukan dan menggiatkan teknologi bersesuaian yang baru dan yang berkait dalam industri pertanian di Malaysia. Seterusnya, kerajaan menyediakan pemasangan rumah hijau pelindungan lut sinar. Ia dapat mengurangkan daun dan batang anggur mereput dan berkulat serta buah anggur berbintik-bintik agar anggur subur dan terlindung dari hujan. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja pembentangan dari kamu? Ya. Okey, itu saja. Cikgu tak ada soalan untuk Sylvia sebab dia dah buka 2 kali juga dah tu. Okey. Sekejap ya. Okey, selepas Sylvia yang dah siap sekarang, maksudnya kamu nak bentang sebelum masa habis, sebelum cikgu putarkan nama ni. Sekejap ya, cikgu buang dulu nama Sylvia. Sekejap ya. Trinity. Okey, kita dengar pembentangan Trinity dulu. Adakah cikgu? Okey, dah nampak dah. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah pembangunan perusahaan anggur. Pertama ialah membuat penyelidikan dan pembangunan. Contohnya, bertempat di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, baru-baru ini teknik penanaman anggur secara betul diterangkan secara terperinci. Membuat kajian tentang faktor keadaan tanah dan cuaca bagi menyesuaikan keadaan. Cuaca panas dapat membantu pokok hidup lebih subur dan dapat mengurangkan serangan penyakit. Selain itu, memberikan pendidikan kepada petani tentang penanaman buah anggur. Pertama ialah membuat seminar dan menjemput para petani yang ingin menanam anggur. Kemudian memberikan bantuan anak pokok anggur sebagai permulaan kepada petani. Seterusnya, memberikan tunjuk ajar tentang cara penjagaan anggur untuk memberikan keuntungan. Mengajar para petani tentang penanaman anggur secara moden. Akhir sekali ialah menyediakan jalan yang baik bagi memudahkan pengangkutan buah anggur ke bandar. Kemudian, memberikan rangkaian internet yang baik bagi memudahkan pemasaran buah anggur. Seterusnya ialah menyediakan tempat pengumpulan buah bagi tujuan pemasaran secara besar-besaran. Itu saja cikgu. Okey, cikgu tak ada soalan berkaitan dengan pembentangan kamu. Boleh cikgu tahu kamu guna apps apa Tak ada nampak kata di cikgu. Nampak. Cuma kamu jawab dulu soalan cikgu. Kamu guna apps apa? Dah tak dengar dah. Okey, untuk pembentangan dia tadi,
pembentangan dia cikgu rasa cantik, cuma dia dah buat banyak slide, tapi kalau kamu semua tengok pada bahagian paparan, okey Trinity dah masuk semula, saiz dia agak kecil. Okey, satu mungkin kamu tak rotate screen tadi untuk layout, dan cikgu rasa kamu paparkan mungkin dalam bentuk image, betul ke? Trinity boleh respon? Slide cikgu. Slide. Sebab sepatutnya kalau kamu guna slide, tak apa. Nanti cikgu tunjukkan dengan kamu, cikgu akan screenshot nanti. Okey, untuk video ni. Sebab masa kamu present tadi dia nampak kecil. Slide agak sayang lah. Sebab slide kamu buat cantik. Ada point, ada gambar. Tapi bila kamu present tadi, bila kamu bentangkan secara pukal, maksudnya dia keluar dalam bentuk image saja. Maksudnya contohnya kamu ada bentang 4 poin tadi kan, tapi bila kamu bentang 4 poin, paparan dia adalah secara keseluruhan. Dia bukan slide by slide. Okey? Tak apa, nanti cikgu akan project cikgu. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan bagi tahulah, okey, untuk kekangan-kekangan yang kamu hadapi tadilah. Okey. Sebab itu cikgu bagi tahu sebelum ni, okey, bagi sesiapa yang dah present, presentation kamu dah bagus, kamu dah boleh bentang dengan baik. Dari segi penghasilan slide yang kamu buat, bagus. Ada gambar, penerangan ada, slide jelas. Tapi kalau kamu bentangkan, cikgu tak pasti sebab cikgu tak tahu macam mana kamu bentang. Sama ada yang kamu bentang itu adalah image ataupun kamu tak view dia dalam bentuk slideshow. Okey, sebab itu kadang-kadang kalau ada kawan-kawan kamu yang bentang, cikgu tanya, kamu menggunakan aplikasi apa? Okey, apa-apa pun pembentangan yang baik daripada Trinity. Okey, sekejap. Jam cikgu menunjukkan jam 11.40. Okey, sebelum cikgu tamatkan Google Meet untuk pembentangan pada hari ini, boleh cikgu minta seorang lagi bentang yang secara sukarela. Okey, Javian. Okey, bagus. Okey. Okey, sekejap ah. Okey. Boleh nampak tak cikgu? Okey, boleh. Okey, selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Okay. Hari ini saya akan membentangkan cara-cara untuk memajukan perindustrian anggur di Malaysia. Okey, langkah yang pertama adalah pembukaan kawasan penanaman anggur yang baru di Malaysia. Okey, bagi menyokong langkah di atas, ladang-ladang anggur perlulah dibuka dengan lebih banyak mengikut permintaan pengguna. Hal ini dapat menyenangkan para peladang yang menanam anggur di tempat yang luas dan besar. Jabatan Pertanian telah memperkenalkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di mana sebahagian tanah telah diberikan sebagai kawasan pertanian anggur. Usaha-usaha ini perlu dimajukan lagi supaya masyarakat tahu dan lihat bahawa hasil penanaman anggur adalah menguntungkan dan membantu meningkatkan ekonomi diri dan negara. Okey, yang kedua adalah memberi bantuan baja organik dan peralatan pertanian kepada petani yang menanam anggur. Okey, dengan hal ini, Jabatan Pertanian dapat memberikan bantuan peralatan dan baja organik kepada petani yang menanam anggur untuk memudahkan mereka melakukan skop kerja. Langkah ini dapat mengubah keadaan tumbesaran anggur di mana peralatan yang lama dan rosak dapat memusnahkan tumbesaran anggur akan digantikan dengan peralatan yang baru. Manakala baja juga dibekalkan kepada petani untuk memastikan tumbesaran anggur tumbuh dengan subur. Okey, itu saja cikgu. Dah cikgu. Cikgu belum on mic cikgu. Okey, untuk pembentangan dari Javian tadi, okey, cikgu puas hatilah. Okey, sebab presentation dia, slide dia smooth lah bagi cikgu nampak, jelas. Kawan-kawan lain pun boleh tengok lah. Okey. Okey, rasanya untuk kelas pada hari ini,
sekadar yang bentang tadi saja yang cikgu itulah, sebab sekarang dah menunjukkan jam 12, nak dekat jam 12, sebab sepatutnya cikgu memang akan habis 11.45 lah. Okey. Untuk rumusan aktiviti pada hari ini, cikgu sebenarnya lebih kepada tengok ataupun lebih kepada untuk menguji macam mana kamu boleh bentang ataupun tidak secara dalam talian. Maksudnya dari segi penggunaan share screen lah. Okey, sebab rasanya kita dah buat lebih daripada 2 kali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penghasilan kerja yang kamu buat menggunakan app masing-masing dalam telefon pintar masing-masing lah. Okey, yang mana yang dah explore Canva, PowerPoint presentation ataupun apa-apa saja apps yang kamu gunakan. Okey, cikgu ucapkan tahniah lah. Sebab cikgu rasa kalau kamu dah boleh explore banyak benda tu, rasanya selepas ini mungkin tidak ada masalah lah. Okey, sebab kamu kena tengok dalam tempoh jangka masa yang agak panjang lah. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kebanyakannya bagi yang bertuah tadi, yang cikgu tanyakan beberapa soalan, okey, yang itu cuma untuk menguji kamu untuk menjawab secara spontan saja. Okey, maksudnya bila cikgu bagi satu situasi, walaupun cikgu tahu kamu semuanya membentangkan topik yang sama. Cuma ada beberapa orang yang cikgu tukar-tukar sikit soalan. Cikgu tengok macam mana keupayaan kamu untuk membuat ayat ataupun menjawab soalan itu secara spontan satu. Selepas itu merangka ayat secara gramatis untuk menjawab soalan. Okey, itu sahaja. Apa-apa pun untuk pembentangan pada hari ini, cikgu nampaklah dari segi pembentangan kamu berubah. Okey, maksudnya sudah semakin baguslah, semakin bertambah baik. Okey, apa-apa pun untuk aktiviti yang akan datang, okey, kita akan cuba tambah baik lah. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada cikgu, tak ada. Okey.